Baik, masih lagi bersama dengan kami di MHI untuk perkongsian kita menyantuni mangsa banjir, pasca banjir yang kita nak kongsikan kali ini pula kisah sukarelawan. Dalam banyak-banyak kategori sukarelawan, ada yang datang sana secara individu, ada yang datang sana juga secara berkumpulan, ada juga yang kolaborasi daripada satu NGO bersama dengan yang lain hanya untuk satu objektif iaitu membantu mangsa-mangsa banjir yang berada dalam keadaan yang begitu kritikal dan sukar. Ya, dan saya rasa Malaysia ini inilah satu kelebihan kita kan. Kita memang sentiasa bantu-bantu di kala kita kesusahan. Dan ada seorang anak muda ni, saya dah kenal lama sebenarnya ni. Okey. Nampaklah tadi berbual tu dah chat tu. Dan beliau ni kalau nak dicakapkan memang sebenarnya adalah salah seorang penggerak atau saya rasa seorang yang memberi inspirasi untuk mengajak orang ramai menjadi sukarelawan. Okey, faham. Kita perkenalkanlah. Rafil Jamil. Ya, tadi duk sibuk panggilan nama yang selesanya Raf ya. Betul. Dan saya dengarlah Daya berbual yang ni Kak Daya, yang ni Raf. Janganlah keluarkan Kak Daya tu. Oh, tak ada. Okey. Jadi mungkin bagaimana dengan Kak Daya tanyakan. Kak Daya. Okey, baik. Mungkin Raf, kami difahamkan anda dan juga pasukan ada ke Johor untuk memberikan bantuan. Mungkin boleh kongsikan dengan kami sedikit di manakah kawasannya dan berapa ramai yang pergi membantu? Okey, semasa hari Selasa saya pergi. Baik, baru lagi lah. Baru lagi, betul. Saya pergi ke dua tempat, iaitu di Batu Pahat yang terjejas teruk. Yang kawasan yang pertama saya pergi adalah di Parit Sulong. Parit Sulong, okey, baik. Dan keduanya adalah di Seri Medan lah, yang mostly kita nampak di Seri Medan on social media sangat-sangat terjejas dan teruk. Jadi dua tempat tu yang saya pergi dan mostly di situ penduduk di sana terputus bekalan makanan. Baik. Okey. Okey, kita nampak ni tim Raf, visual ni daripada tim Raf kan? Betul. Masuk ke kawasan Batu Pahat katanya. Ya. Masa ni air dah ada dalam paras hampir ke bumbung yang pertama atap rumah tingkat 1 lah. Betul. Yang ni 2 tingkat rumah teras 2 tingkat. Yes. Ya, Jadi macam mana akses kalian? Memang bot sahaja yang dibenarkan? Okey, di Parit Sulong, di kawasan pertama, saya terpaksa berhenti di tepi highway. Disebabkan kawasan itu memang tidak siapa boleh masuk. Terputus. Jalan dah terputus masa tu. Jadi saya cakap kat PIC, person in charge, saya kata macam mana saya nak turun dan bagi bantuan. Sebab bekalan dah terputus ni, makanan ni. Jadi saya contact person in charge, dia kata okey, ada satu cara, iaitu you berhenti di tepi highway dan kita akan ambil tim you guys dengan traktor. Traktor boleh masuk? Traktor boleh. Traktor boleh masuk. Berapa banyak biji traktor masa tu? Masa tu dia ambil saya dan barang-barang bantuan dalam 3 biji traktor. Yes. Itu dapat kereta berapa ramai penduduk? Untuk dalam di situ di Parit Sulong tu dalam 100 penduduk. Alhamdulillah lah juga, banyaklah juga keluarga yang dapat dibantu kan. Jadi berapa lama sebenarnya untuk sampai ke kawasan tu dan mungkin boleh kongsikan dengan kami betapa mencabarnya ataupun bagaimanakah keadaan di sana sebenarnya. Saat kami ni kita tengok melalui video saja. Jadi anda yang berada di on-site kan? Okey, di kawasan pertama di Parit Sulong tu bagi saya agak mencabar sebabkan ia amat berisiko lah. First thing is because kita berhenti di tepi highway dan kereta pun banyak masa tu, tetapi saya kata dekat tim we have to do this lah sebab makanan dah terputus dan along the way tu traktor pun dah sampai dan sebagainya dan kita berikan bantuan. Dan selepas di Parit Sulong saya ke Seri Medan. Ke Seri Medan pula majoriti jalan di sana sudah terputus. Jadi saya terpaksa membuat satu pusingan yang jauh, mengambil masa dalam sejam lebih, walhal kawasan yang pertama untuk ke kawasan kedua tu hanya mengambil masa 20 minit saja. Jadi untuk ke sana tu saya terpaksa buat pusingan yang jauh. Ini gambar macam warehouse sementara kalian lah kan tadi yang betul. letakkan barang sekejap. Jadi kat situ jaraknya daripada tempat warehouse barang-barangan tu nak ke misi bantuan, posisi-posisi yang ditetapkan tu jauh jugalah. Jauh jugalah kan sebab kawasan tu semua dah kena air kan. Betul. Dan jadi berapa lama tu? Berapa lama? Saya rasa dalam maksudnya daripada warehouse ke macam mana? Okey, sebab saya daripada KL. Jadi untuk ke kawasan yang pertama tu mengambil masa dalam 3 jam. 3 jam sebab kereta pun banyak sebab ada yang keluar masuk kan. Betul. Dan kalau diikutkan kan kita nak tahu jugalah tahap kerosakan ataupun bagaimanakah masa-masa ini melalui mata Raf sendiri. Adakah mereka heavily affected? Bagaimana? Okey, terus terang saya cakap Johor ya, tahun ni banjir dia amat menyedihkan lah sebenarnya. Sebab satu kita sedia maklum tidak pernah terjadi
PPS naik air sebenarnya. PPS naik air. PPS naik air. Betul. PPS naik air. Itu tempat sepatutnya mereka berteduh Betul, kan. Tapi betul. situ pun habis. Habis naik air. Apa antara kisah pilu yang mungkin boleh dikongsikan lah yang memang begitu terkesan sekali, sama ada tim RAF ataupun RAF sendiri yang melihat keadaan mereka? Okey. Kisah yang saya rasa saya tak boleh lupakan lah. Sewaktu saya di Parit Sulong tu, saya ada bertanya kepada seorang makcik ni, "Makcik, macam mana keadaan makcik? Makan cukup tak?" Makcik tu boleh jawab, "Bolehlah adik, makanan pun makcik dah tak makan sehari ni." Sebab makanan yang makcik dapat tu, makcik bagi kepada anak-anak. Jadi dia ramai anak. Itulah. Tapi itulah saya cakap pada tim, saya kata tak apa, bagi makcik ni lebih. Sebab dia ada ramai kan. Jadi itulah saya rasa benda itu yang buat saya rasa macam tersentuh lah masa tu. Itu saya rasa cinta masa tu kita dah tak fikir apa kan, pengorbanan yang kita ada, apa segalanya, janji anak-anak, ibu mengandung, orang tua, warga emas, itu yang kita dahulukan lah selalunya kan. Jadi tengok budak-budak tu yang selalu, dia makan selalu ikut masa. Sampai masa macam gini mereka pun dah kelaparan. Yang paling risau sebab apa? PPS tu, PPS tempat mereka berkumpul untuk dapatkan makanan, bekalan barangan terputus dan sebagainya, itu pun dilanda banjir juga. Jadi kalau ikutkan Raf lah ya, Raf sudah ke 2 tempat, betul? Jadi mungkinkah Raf akan pergi lagi, dan kita lihat amaran juga macam agak membimbangkan. Betul. Bagaimana Raf sendiri, adakah akan pergi bersama dengan tim lagi untuk memberi bantuan? Okey, buat masa ni saya masih dalam standby mode sebenarnya. Jadi sekiranya kawasan-kawasan sana masih lagi teruk, insya-Allah dalam masa 2 ke 3 hari ni insya-Allah saya akan turun lagi lah untuk memberikan bantuan, insya-Allah. Dan dari segi bantuan lah, kita nak tahu juga Raf kan, mungkin ada ramai yang menonton Malaysia sekarang, mereka tidak boleh bantu secara tenaga. Kan mungkin kan. Jadi mungkin ada cara Raf aktif di social media dan sebagainya untuk mengajak orang ramai memberi bantuan, ada mungkin? Ada. Macam orang awam boleh follow saya punya akaun NGO Peneraju Duk Prihatin, dan di situ ada terletaknya nombor akaun NGO saya untuk membantu masa-masa banjir ni lah. Tak semestinya Johor saja, mungkin di Kelantan juga, sebab sekarang pun Kelantan sudah mula banjir. Jadi insya-Allah kita telah sediakan poster, dan orang ramai boleh donate lah sekiranya mereka ingin bersedekah. Bersama-sama menyumbang kan. Raf mungkin perlukan sukarelawan lain yang turut serta dalam pasukan atau boleh insya-Allah kita boleh aturkan. Okey, mungkin ada anak muda yang tugasan hakikinya ada kan. Musim ini mungkin ada masa yang boleh diluangkan untuk membantu. Pun boleh pergi ke Facebook page ataupun Instagram aktifnya di Instagram. Peneraju.prihatin. Peneraju.prihatin. Boleh anda tinjau di Instagram, anda tahu kan kalian nak turut serta dalam misi bantuan ini. Baik Raf, bagaimana nasihat Raf kepada sukarelawan lain di luar sana yang ingin menyalurkan bantuan tetapi menggunakan platform yang terbaik lah, sebab kita tak nak macam nanti bantuan niat tu dah betul tapi kadang-kadang niat tidak menghalalkan cara kan, cara aksesnya, kolaborasi dengan pihak berkuasa tempatan yang lain dan sebagainya. Bagaimana komen ataupun pandangan Raf? Okey, pandangan saya untuk memberikan bantuan di negeri luar, maksudnya bukan negeri kita yang kita duduki, saya rasa yang terbaiknya adalah untuk mencari person in charge. Maksudnya tak kisahlah ketua kampung, penghulu kampung dan sebagainya. Macam saya sendiri, saya direct bersama penghulu kampung, ketua kampung. Jadi saya tanya apa yang barang-barang yang mereka perlukan dan sebagainya. Jadi saya rasa itulah cara yang terbaik buat masa ini. Tak redundant kan? Betul. Okey, daripada segi barangan sumbangan juga, Raf lebih tahu sebab Raf sudah berada di sana. Apakah barangan yang paling diperlukan oleh mereka? Saya selalu terbayang wanita-wanita, bayi-bayi kan yang memerlukan sesuatu yang tidak boleh didapati begitu sahaja. Apa mungkin Raf? Okey, buat masa ini saya rasa sekarang ni di PPS. Kebanyakan PPS mereka kekurangan toto, bantal, selimut dan sebagainya. Sebab mereka datang ke PPS dengan hanya selai pinggang. Jadi mereka perlukan itu. Dan selain itu, semestinya makanan lah. Makanan kering, makanan untuk masak dan sebagainya. Sebab mereka di sana kan ramai. Ini merupakan tahun ketiga Raf terlibat dalam hanya spesifik bantuan banjir lah. Tapi kalau nak kita kata bantuan homeless dan sebagainya, tim Raf ni dia dah lama, dah bertahun. Cuma bila kita tengok banjir besar ni dah dalam masa 3 tahun kebelakangan ni, bermula pada pandemik. Jadi pernah tak Raf selepas bantu datang balik follow up melihat kepada keadaan di situ? Okey, ada sebenarnya. Masa tu kalau kita sedia tahu tahun lepas Selangor banjir. Saya punya
saya bagi bantuan di Bentong. Oh, baik. Pahang. Terkesan juga. Yes, saya ke sana 3 kali. Baik. 3 kali. First time saya bagi untuk pasca banjir dan keduanya saya hadir, saya datang dengan tim memberikan 100 pack KFC makanan dan ketiganya saya datang untuk memberikan wang ringgit kepada mereka untuk kira survive balik. Betul. Baru nak mula kehidupan semula kan. So, kita follow up lah. Hilang kan. Baik-baik. Terima kasih Kiranya Syabas. Raf bukan setakat pergi untuk membantu, untuk mulakan bantuan. Selepas itu pun Raf datang kembali dan melihat keadaan dan juga kawasan. Yes. Raf, sebenarnya kami sangat berbesar hati atas kehadiran anda di sini dan kongsi dengan kami semangat sukarelawan anda dan juga bantu-bantuan. Saya rasa semua orang pun menghargai apa yang anda dan juga pasukan lakukan. Ya, insya-Allah. Rafael Jamir, sukarelawan yang boleh anda follow di Instagram peneraju.prihatin untuk sama-sama join tim Raf ataupun individu yang berjiwa besar. Umurnya berapa Raf? 29. Masya-Allah, 29 tahun ya. Saya tahu ramai di luar sana yang nak tahu umur Raf. Umur berapa anak muda ni? Dan mula buat kesukaran awal kan? Okey. Terima kasih banyak-banyak Raf. Kita ucapkan syabas dan tahniah di atas segalanya yang dilakukan. Kita akan kembali selepas ini. Masih lagi nak pergi ke Kelantan bersama dengan Cik Ahmad Fetri Yahya kita. Tapi juga perkongsian yang seterusnya lah. Hanya di MHI. Abang kakak jangan pergi mana-mana. Betul lah? Dok molek.